Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz harap semua dalam keadaan sihat sejahtera selalu walau di mana sahaja anda berada. Alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan teruskan pembelajaran Asy-Syariah kita pada tajuk yang terakhir daripada bahagian fiqh munakahat, iaitu An-Nusyuz. Dan anda semua boleh merujuk kepada buku teks anda di muka surat 195 hingga 198. Para pelajar sekalian, daripada tajuk ini, pelajar akan dapat yang pertama, mengetahui ta'rif nusyuz. Yang kedua, mengetahui dalil pengharaman nusyuz. Yang ketiga, mengetahui hukum nusyuz. Yang keempat, menjelaskan gambaran nusyuz ataupun contoh-contoh nusyuz. Dan yang terakhir, menjelaskan cara menyelesaikan permasalahan nusyuz. Para pelajar yang dikasihi sekalian, pertamanya mari kita lihat kepada ta'rif nusyuz. An-nusyuzu lughatan ma irtafa'a minal ardi. Nusyuz dari segi bahasa ialah suatu yang tinggi daripada permukaan bumi, ataupun dengan kata lain, tanah tinggi ataupun tanah yang tidak rata. Seterusnya, apakah pula ta'rif nusyuz dari segi istilah syarak? Ta'rif nusyuz dari segi istilah syarak ada dua. Yang pertama, al-mar'atun nashizatu hiya allati kharajat an ta'ati zawjiha al-wajibah. Perempuan yang nusyuz iaitu seorang perempuan yang telah terkeluar daripada ketaatan kepada suaminya yang wajib baginya. Yang kedua, ar-rajulu an-nashizu huwa alladhi asa'a 'ishrataha aw adaaha. Lelaki yang nusyuz iaitu seorang lelaki ataupun suami yang buruk layanannya kepada isterinya ataupun menyakiti isterinya. Para pelajar sekalian, secara mudahnya dapat difahami bahawa nusyuz adalah derhaka kepada suami ataupun zalim kepada isteri. Para pelajar yang dikasihi sekalian, seterusnya mari kita lihat kepada dalil-dalil pengharaman nusyuz. Dalil an-nusyuz. Dalil kewajipan mentaati suami ada banyak. Secara tidak langsung menjadi dalil kepada pengharaman nusyuz. Salah satunya seperti berikut. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Surah An-Nisa ayat ke-34, yang mana bermaksud kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah telah melebihkan orang-orang lelaki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki telah membelanjakan, yakni memberi nafkah sebahagian daripada harta mereka, maka perempuan-perempuan yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah dan suaminya, dan yang memelihara kehormatan dirinya dan apa jua yang wajib dipelihara ketika suami tidak hadir bersama, dengan pemeliharaan Allah dan pertolongannya. Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, yakni nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur,
Dan jikalau juga mereka berdegil, pukullah mereka dengan pukulan yang ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian, jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Daripada dalil ini dapat kita fahami bahawa hukum mentaati suami adalah wajib. Secara tidak langsung, nusyuz adalah haram. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menggariskan beberapa panduan cara-cara untuk mengatasi masalah nusyuz, yang mana cara-cara ini akan kita bincangkan selepas ini. Seterusnya dalil daripada hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadban 'alayha la'anatha al-malaikah hatta tusbih. Yang mana bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seorang lelaki, yakni suami, mengajak isterinya ke tempat tidur, lalu dia enggan dan suami bermalam dalam keadaan marah kepadanya, kepada isterinya, maka malaikat melaknat isterinya sehingga pagi. Muttafaqun alaih. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ancaman kepada isteri yang ingkar kepada suruhan suaminya, yang mana isteri yang ingkar akan mendapat laknat daripada para malaikat. Itulah antara dalil-dalil nusyuz. Para pelajar yang dikasihi sekalian, seterusnya mari kita lihat pula pada hukum nusyuz. Hukmun nusyuz. An-nusyuzu haramun bal yartakibul kabair. Hukum nusyuz adalah haram, bahkan dikira sebagai salah satu daripada dosa-dosa besar. Yang pertama, li zaujah la nafqata laha hatta 'adat lit-ta'ah. Jika isteri nusyuz, maka suami tidak perlu memberikan nafkah kepadanya sehingga isterinya kembali taat. Lizzauj la tajibu ta'ata lahu hatta yasluh. Manakala jika suami yang nusyuz, isteri tidak wajib mentaati suaminya sehingga suaminya berlaku baik atau kembali berlaku adil. Para pelajar yang disayangi sekalian, seterusnya mari kita lihat kepada suwarin nusyuz, iaitu gambaran nusyuz atau contoh-contoh nusyuz. Nusyuzuz zaujah, contoh-contoh nusyuz seorang isteri. Yang pertama, adamu ta'atuz zaujah li zaujiha fima yata'allaqu bihuquqillah. Isteri tidak mentaati suaminya pada perkara berkaitan dengan hak Allah. Contohnya, suami menyuruh isterinya menunaikan solat tetapi isterinya enggan, maka isterinya nusyuz. Ataupun suami menyuruh isterinya menutup aurat, isterinya enggan, maka isteri juga nusyuz. Yang kedua, su'ul khuluq ma'az zauj. Isteri buruk akhlaknya dengan suaminya. Contohnya, isteri sering menghina suaminya atau mencerca suaminya ataupun membuli suaminya. Yang ketiga, adamu tamkinuz zaujah nafsuha li zaujiha. Isteri enggan tinggal bersama dengan suaminya tanpa sebab-sebab yang munasabah. Yang keempat, mana'az zaujah zaujuha 'anid dukhuli ilal bait. Isteri menghalang ataupun melarang suaminya daripada masuk ke dalam rumahnya. Dan yang kelima, khurujuz zaujah min baitihi bi ghairi 'udhrin min ghairi idnihi atau safarat bi ghairi idnihi wa ridahu. Isteri keluar daripada rumahnya tanpa keuzuran atau tanpa kecemasan atau tanpa sebab-sebab yang perlu dia keluar dan tanpa izin daripada suaminya. Ataupun isteri keluar bermusafir atau melancong tanpa keizinan dan keredaan daripada suaminya. Seterusnya, nusyuzuz zauj, contoh nusyuz seorang suami.
Pertama, mana'a az-zawj zawjatahu an haqqiha fin nafaqah. Suami menghalang isterinya daripada mendapat haknya, iaitu nafkah, sama ada nafkah zahir ataupun batin. Yang kedua, aghlaz az-zawj ala zawjatihi bil qawli aw al fi'li biduni sababun syar'i. Suami berlaku kasar kepada isterinya, sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan tanpa sebab yang syar'i, iaitu bukan untuk mendidiknya. Contohnya, suami memukul isterinya tanpa sebab yang syar'i. Begitulah sebahagian daripada contoh-contoh nusyuz. Para pelajar sekalian, seterusnya mari kita fokus pula kepada mu'alajatin nusyuz, iaitu cara-cara menyelesaikan masalah nusyuz. Mu'alajatin nusyuz. Penyelesaian masalah nusyuz ini sudah pun disebut dalam ayat yang telah kita baca sebelum ini, iaitu qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alayhinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana 'aliman khabira. Surah An-Nisa ayat ke-34 hingga 35. Yang mana bermaksud, dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan perbuatan derhaka, yakni nusyuz, hendaklah kamu menasihati mereka, dan jika mereka berdegil, pulaukanlah mereka di tempat tidur, dan kalau juga mereka masih berdegil, pukullah mereka dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya. Kemudian jika mereka taat kepada kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dan jika kamu bimbang perpecahan di antara mereka berdua, iaitu suami isteri, maka lantiklah orang tengah, yakni hakam, untuk mendamaikan mereka, iaitu seorang daripada keluarga lelaki dan seorang daripada keluarga perempuan. Jika kedua-dua orang tengah itu dengan ikhlas bertujuan hendak mendamaikan, nescaya Allah akan menjadikan kedua suami isteri itu berpakat baik. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya. Dapat difahami daripada dalil tersebut adalah penyelesaian bagi masalah seorang isteri yang nusyuz ada 4 peringkat. Yang pertama, al-wa'zu ataupun an-nasihatu, iaitu menasihati isteri tentang tanggungjawab mereka untuk mentaati suaminya. Yang kedua, al-hajru fil madja'i, iaitu memulaukan isteri dari tempat tidur ataupun tidak tidur bersama. Pada peringkat ketiga, ad-darbu ghairul mubarrih, iaitu memukul dengan pukulan yang tidak mencederakan. Ia adalah semata-mata untuk mendidik isteri. Peringkat keempat, iaitu al-islahu, iaitu proses perdamaian. Pada peringkat ini sudah berada di peringkat penyelesaian di mahkamah. Maka jika syiqaq, pergaduhan, masih berlaku, hakim perlu melantik seorang hakam daripada pihak keluarga suami dan seorang hakam daripada pihak keluarga isteri. Jika kedua-dua orang hakam telah bersepakat bahawa pernikahan perlu diteruskan, maka suami dan isteri perlu menyelesaikan pertikaian mereka sebagaimana yang dicadangkan oleh hakam. Jika hakam tidak dapat bersepakat bahawa pertikaian suami isteri tersebut dapat diselesaikan, maka majlis hakam boleh mencadangkan kepada hakim bahawa perkahwinan suami isteri tersebut harus dibubarkan ataupun bercerai. Dan akhir sekali, bagaimana pula jika suami yang nusyuz? Ada penyelesaiannya pada yang diterangkan pada bahagian maklumat tuhimmuka, iaitu maklumat penting pada muka surat 197, iaitu
إذا كان الظلم من قبل الزوج مثل منع زوجته حقها في النفقة وعظته وذكرته بحقها عليه وحذرته عن عواقب ظلمها وإن لم يصلح رفعت أمرها إلى القاضي. Iaitu apabila kezaliman berlaku daripada pihak suami. Contohnya suami menghalang isterinya daripada mendapat haknya, iaitu nafkah. Maka isteri hendaklah wa'azathu, menasihatinya, wa dzakkarathu, dan memperingatinya, bihaqqiha alaih, tentang hak dirinya yang perlu diberikan oleh suaminya, yakni nafkah. Wa hadzarathu min awaqibi dhulmiha, dan juga memberikan amaran tentang akibat kezalimannya. Wa illam yasluh, sekiranya suami tidak berlaku baik ataupun tidak kembali adil, yakni tidak memberikan hak nafkahnya, rafa'at amruha ilal qadi, maka isteri perlu mengangkat perkara tersebut kepada pengetahuan qadi ataupun hakim di mahkamah. Maksudnya membuat laporan ataupun tuntutan di mahkamah. Akhirnya para pelajar yang dikasihi sekalian, Ustaz harap tajuk An-Nusyuz ini difahami oleh semua. Dan insya-Allah sekiranya ada kekurangan, Ustaz menyusun jari memohon kemaafan. Sekiranya ada tidak faham dan ada soalan-soalan yang ingin dikemukakan, bolehlah hubungi Ustaz di WhatsApp ataupun hubungi Ustaz di talian 0179855144. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada tajuk ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.